Mami. Ya. Masa ke? Ha? Masa. Nak masak apa lagi? Dah bagi dah. Sekejap lagi kita bagi lagi 1 minit sementara saya pun tengok balik bahan. Ni yang pelajar baru tu ada ke? Ada tak pelajar baru tu? Dia ada tak dalam ni? Dalam grup 5 Wira tu dia ada? Takut dia tak ada maklumat pula. Anak, korang ada tak ni? Okay, 10.40 kita start Okay, kita mulakan kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Arfan, perlahankan bunyi dia. Kamu matikan sekarang. Okay, Al-Fatihah. Tutup, Arfan. Arfan. Okay, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin amin. Okey, kita sambung soalan yang semalam Semalam kita dah buat, yuran lapuk kita dah selesaikan. Yuran lapuk pula. Yuran-yuran ni kita dah selesaikan opening dengan yang dia punya closing, baki bawah hantar bawah. Okey, sekarang ni kita pergi pada inventory alat tulis. Okey, inventory alat tulis boleh bagi tahu cikgu formula dia untuk kita kira dekat perbelanjaan. Ingat tak? Mana nak kira dia hari tu masa rekod tak lengkap kita ada belajar kan? Saya ni bercakap sorang-sorang ke? Anak-anak, dengar tak? Boleh dengar Dengar cikgu. Boleh. Boleh dengar. Tutup tak pintu. Ada. Tutup pintu je tak apa, bukannya susah sangat. Cari apa? Cari tips habis. Mengarut je. Basuh.
Okey, cara kita nak tulis, nak kira alat tulis, macam mana cara dia? Ingat lagi tak? Kelas, ingat lagi tak? Sebab sekarang ni kita nak buat alat tulis. Macam mana caranya kita nak kira alat tulis ni? Kelas. Tak ingat, seorang pun tak ingat. Jawablah, tahu ke tak tahu. Korang janganlah diam. Ha? Tak ingat aku. Cakap tak ingat kan. Korang diam jadi saya pun, korang ni dengar ke tidak saya cakap. Sekejap saya riliskan dia punya ni, sekejap Saya pergi kepada saya punya iPad. Okey, ni semalam kita dah bincangkan. Okey, dia awak ingat dia susut nilai, alat tulis, kita nak kira dia cara dia macam ni je, senang. Ni saya tunjukkan account dulu. Okey, sebab alat tulis dengan apa, kalau aset bukan semasa tu semuanya kedua-duanya adalah, kalau inventory alat tulis adalah aset. Kalau aset bukan semasa pun memang aset lah. Jadi kalau nak kira susut nilai dengan penggunaan alat tulis tadi lebih kurang sama. Okey, katakanlah ni inventory alat tulis ya. Sebab dia aset, tambah dia dekat debit, tolak dia dekat kredit. Betul? Ada orang tak depan saya ni. Ke dah cabut pergi mana? Ada cikgu. Buka kamera lah, senang. Okey, lepas tu baki bawah-bawah dekat mana? Baki bawah-bawah. Debit lah cikgu. Ya, baki bawah-bawah biasanya memang tempat tambah. Jadi dia dekat debit lah untuk inventory ni. Baki bawah-bawah ya. Hantar bawah. Biasanya dia dekat tempat tolak. Tapi hantar bawah ni dekat sebelah bawah lah. Jangan pula awak hantar bawah kat sini, memang salah lah ya. Okey, saya padam balik. Okey, lepas tu kalau dia beli baru sebelah mana? Dia beli baru, alat tulis tu bertambah ke kurang? Tambah. Tambah, jadi dia sebelah sini lah. Bank atau tunai yang dia beli baru Okey, manakala penggunaan dia, inventory yang diguna sepanjang tahun tu, dia masuk dekat sini. Kita tulis sini, untung rugi. Inilah berapa yang kita nak cari. Okey, sama juga kalau kita cari, susut nilai kaedah penilaian semula, aset bukan semasa. Okey, tambah, tolak. Baki bibi dia sentiasa kat tempat tambah, hantar bawah dekat tempat tolak. Kalau dia ada beli baru, kan bank, dia beli baru. Okey, di sebelah debit sebab dia akan bertambah kan manakala susut nilai dia dekat sini. Okey, kedudukan dia sama. Okey, jadi macam mana kita nak kira untung rugi? Ini kalau kita buat account, tapi sekarang ni kita tak nak tunjukkan account. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi dia punya cara ialah baki bawah-bawah lagi. Tambah yang dia beli baru. Dalam imbangan duga biasanya ada. Tolak hantar bawah. Dapatlah dia punya alat tulis.
Ada apa-apa nak tanya? Boleh sama-sama tolong ulang apa dia punya formula bawah ni? Ni saya dah tulis dah ni. Sama-sama ulang bagi kita sama-sama ingat. Apa dia formula dia? Anak-anak, saya suruh ulang je sekarang ni. Semua buka mic dan sebut. Kita nak bagi ingat ni. Syamil, Yogananda, Nur Ilya, Hanif, Farhana, Adina, Nurin, Naziha, Nabiga, Muhammad Ashraf. Where are you anak-anak? Are you there? Cikgu. Syamil, Akmal, are you there semua? Semua orang buka mic sekarang. Saya nak sama-sama semua ulang. Apa dia punya formula? Saya nak bagi awak ingat. Bukalah. Aduh, ya Allah. Korang ni jaga ke? Okey, Adina Nafisa dia kata mic dia problem. Takkanlah yang lagi berapa orang ni, 7 orang pun mic problem. Farhana. Syamil. Ya, cikgu. Buka. Elia. Nabiza. Cikgu, baki bawah-bawah. Ya saya. Tambah berian baru tolak baki hantar bawah tu bukan penilaian semula cikgu? Kan saya kata tadi sama kan? Oh sama Ya, cara kira dia sama. Ini Oh, ya. sesuai nilai kaedah penilaian semula. Sama dia cara dia dengan kita nak cari alat tulis ni tadi. Okey. Okey. Cepat sama-sama sebut, buka mic. Semua orang lah buka mic, sporting lah. Ini saya suruh buka mic je, tak suruh buka kamera. Cepat buka semua. Sebut sama-sama. Nurin Naziha ni mana ni? Tadi siapa yang kata tak Adina? Adina je. Yang lain tak ada masalah mic kan? Syamil, buka. Cikgu. Buka. Cepat sama-sama. Apa dia punya formula tadi? Baki bawah-bawah. Baki bawah-bawah. Tambah beli. Apa dia beli baru? Berian baru tambah pelian baru. Tolak hantar baki hantar bawah. Dapat dia punya alat tulis kan? Tulis. Boleh ingat ke tak ni? Boleh cikgu. Boleh, insyaAllah. Cara dia exactly sama dengan tadi macam Syamil cakap, sama dengan kalau kita cari susut nilai penilaian semula. Cara dia memang sama. Ni kan macam sebelah ni tadi saya tunjuk. Samalah baki bawah-bawah. Tambah apa dia beli baru. Tolak hantar bawah. Jadi kita dapat susut nilai kaedah penilaian semula. Okay? So far faham ya yang ni Jadi saya stopkan ni. Saya masuk balik kat sini. Okey, jadi kita masukkan dekat sini baki bawah-bawah. Baki bawah-bawah dia ialah 150. Alat tulis dia beli ialah 50 tolak dengan 80. Jadi kat sini 150. Okey, tambah yang dia beli baru tadi 70 tolak 80 Betul ke ni? Saya salin ni. 150, 5, okey, salah. Ni 50 tu je lah. Awak tulis. Okey, berapa tu? 200 tolak dengan 80. Dia punya ni adalah 120. Okey, betul tak cikgu kira? Hello?
Janganlah bagi saya cakap sorang-sorang. Nanti korang pun mengantuk. Okey, ni Lepas tu, dia punya yang 80 ni tadi, kan baki akhir ni dia masuk dekat sini lah. PKK bahagian inventory semasa. Inventory semasa pula. Aset semasa. Kita tulis sini inventory alat tulis. RM80. Dah? Dah ke? Boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh ya? Yoga boleh? Boleh cikgu. Dia akaun ni sebenarnya awak kena tahu teknik menjawab, insya-Allah awak boleh buat. Yang penting awak hafal format tapak dia tu je. Tak adalah semua everything awak nak hafal. Okey. Lepas apa lagi kita tengok? Ada lagi tak masuk tempat ni? Yuran tak ada kena-mengena. Okey, penerimaan pembayaran. Okey, ni tinggal dulu. Okey, ni penyata mengira dana terkumpul. Kita masukkan inventory alat tulis. Tadi sebanyak 150 ya baki awal dia. Sebab dia nak 1 hari bulan kan. Okey, dah ke? Ni yang kena mengena dengan alat tulis alat tulis. Yalah, alat tulis. Ni dah mandi ke belum? Masing-masing ni macam tak layu je. Kat rumah semua orang layu ya. Okey, boleh? Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Ya, Yoga je seorang yang ni respon. Terima kasih Yoga. Yang lain apa jadi nak oi. Okey, lepas tu kita pergi pula pada alatan sukan. Okey, alatan sukan dia kita tengok dia punya kos ni memang banyak kan. Okey, jadi dia masuk aset bukan semasa lah ya. Okey, alatan sukan 24,500. Okey, sebabkan dia adalah aset pada 1 Januari, kita masuk kat sini. Alatan sukan. Amount dia ialah 24,500. Okey, dah ke? Sorry. Dah? Okey, lepas tu kita bila dia aset bukan semasa, dia mesti ada susut nilai. Okey, bila awak tengok macam ni kan, dia tak ada sebut berapa peratus. Jadi ni macam kita cakap tadi, kita kira dia menggunakan kaedah apa? Kaedah apa tadi Syamil? Penilaian semula cikgu. Ya, pandai. Bagus Syamil. Okey, boleh bagi tahu saya macam mana nak kira susut nilai dia? Susut nilai penilaian semula cikgu. Ya. Baki hantar bawah. Baki hantar bawah. Baki bawah-bawah. Baki bawah-bawah. Tambah belian baru. Tambah belian baru. Tolak baki hantar bawah. Tolak baki hantar bawah. Jadi amount dekat sini kita tengok berapa baki bawah-bawah dia. Tak nampak cikgu.
Kan ada. Oh, sebab korang tak print lagi Tak print nak. Ni, nampak? Nampak. Awak pakai telefon ke? Patutlah. Okay, nampak? Berapa amount dia? 80,600 je. Itu premis kelab ni alatan Oh, sukan. Oh ya. Yelah. Baki bibi yang mana satu Ego? Soalan yang bagus. Baki bibi yang tarikh 1 hari bulan. Baki hantar bawah, baki yang akhir tahun tu. Awak kena hati-hati tau sebab kadang-kadang dalam SPM dia tukar kedudukan. Sini yang baki akhir, sini yang baki awal. Ataupun kadang-kadang dia gunakan tarikh dia apa tau. Sini 31 Disember 20X4. Yang sini dia gunakan 31 Disember 20X3. Jadi awak kena tahulah. Kalau 31 Disember 20X3 tu samalah dengan 1 Januari ni kan. Okay, jadi ini baki bawah-bawah ataupun baki awal. Yang ni adalah baki akhir yang 31 bulan. Okay, jadi berapa baki bawah-bawah dia? Berapa? Yang 24,000 Ego. Betul, 24,500. Lepas tu nak tambah dengan apa? Beli baru. Yang dia beli baru berapa? Yang beli baru. Ni gaji pekerja, akaun belum bayar, alatan sukan yang ni. Macam ni kita nak tahu kita yang dia ni yang dekat pembayaran lah. Kan penerimaan pembayaran ni kan adalah sama dengan kita punya buku tunai. Dia adalah dia punya macam apa nama dia? Dia punya ringkasan. Jadi inilah yang dia beli baru 13,500. Okey, lepas tu nak kena tolak apa? Tolak dengan baki hantar bawah. 6,500. Ni yang pakai telefon sekarang ni nampak ya skrin dengan jelas? Nampak juga nampak. Pakai laptop ataupun ni saya rasa boleh nampak kot. Boleh nampak Kalau tak nampak lain kali cakap lah bagi tahu. Kalau saya tahu soalan saya tak bagi lagi. Sesuai nilai alatan sukan. Okay, jadi cara kerja ni saya letak kat bawah. 24,500. So kita tambahkan yang dia beli baru tadi 13,500. Akaun pendapatan. Dan akhir sekali kita tolakkan dengan 36,500. Yang ni nampak? Saya besarkan jugalah ya. Ni. Jelas tak? Terutama yang pakai telefon. Dapat berapa ni kalau kira? Sekejap ada siapa masuk. Balkis. Okay, welcome Balkis. Perbelanjaan dulu hasil. Dekat apa nama dia? Akaun pendapatan perbelanjaan Ni dia jadi perbelanjaan hasil lah. Ini pula telefon saya. Alif! Alif! Mana pula telefon mak ada ni? Telefon ni ke mana? Siapa yang musik? Patutlah. Ni Ali nak main telefon ni. Boleh kan ni? Ni nak main telefon ni. Pergilah cakap dengan dia orang. Kan kata asalkan kalau berebut dan Umi matikan. Anis kata Pergi cakap, Umi tak nak selesaikan kat sini. Umi nak ajar. Jangan kacau Umi. Itu 50 tambah 50 tambah 80.
Dapat berapa? 24,500 tambah 13,500 tolak dengan 36,500. Kita dapat 1,500 Kerja bahasa Indonesia. Okay, dah? Dah. Okay, lepas tu last kali kita pergi pada PKK dekat aset bukan semasa kat sini Okay, sebabkan sekarang ni dia dah bagi, memang ada baki akhir itu, kita terus masuk baki akhir. Alatan sukan. Kita masukkan terus 36,500 36,500. Okay, dah. Alatan sukan. Yeah. Okay, boleh? Boleh kita ke seterusnya? Okay, ni maknanya ni pun kita dah selesaikan semua baki-baki asset liability. Okay, seterusnya dia kata kat sini 30% daripada kadar bayaran adalah untuk kedai minuman. Kenapa masuk keluar? Tapi dia tak bagi. Dia kata dia kena main. Terbincanglah dia nak buat apa? Kalau dia cakap bukan nak jawab. Tak tahu ni. Ni senang je kalau ada seorang cakap berebut, matikan. Pergi bincang baik-baik dengan dia. Kata kat dia. Dia tak ingat tu. Dia janji dengan Umi apa. Dia kata kalau dia janji dengan Umi, ialah bila lepas Anis main tu dia nak dia belajar Mac dengan Umi. Memanglah, tapi jangan sampai berebut. Kami tengah mengajar ni. Okay, 30% daripada kadar bayaran adalah untuk kedai minuman. Jadi kita tengok kat sini perbelanjaan kedai minuman dia. Mana kadar bayaran dia? Ni kadar bayaran dia. Sekejap. Yang 12,800 ni lah Okay, daripada 12,800, 30% adalah untuk kedai minuman. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena masukkan ke dalam akaun perdagangan minuman ni lah. Jadi saya masukkan kat sini kadar bayaran. Kadar bayaran. Dia punya amount tadi 12,800. Jadi saya ambil 12,800 kita dapat dengan 30%. Dapat berapa? 12,800 darab dengan 30% dapat dengan 3840 Dapat sama tak dengan saya? Kod saya tersalah tekan kalkulator ke apa ke? Kadar bayaran. Oh no. Betul? 3840. Betul tak? Sama tak dengan awak kira? Ni dekat akaun perdagangan Dah siap?
Okey, soalan saya lagi 70%. Nak masuk mana? Ni 30% dia masuk dekat kedai minuman kan? Lagi 70% mana kita nak letak? Atira Sofia. Kat mana kita nak letak ni Atira Sofia? Ya, cikgu. Ha. Lagi 70% kadar bayaran. Dia masuk dekat mana? Erlia. Erlia. Ya, cikgu. Masuk kat mana Erlia? Lagi 70% kadar bayaran. Masuk mana? Siapa yang boleh jawab ni? Ashraf. Dia masuk dekat perbelanjaan hasil. Kan kita dah belajar perbelanjaan hasil, perbelanjaan modal, pendapatan hasil, pendapatan modal. Dia masuk mana? Ingat lagi? Ingat. Pendapatan hasil dengan perbelanjaan hasil ini adalah sama dengan hasil dengan belanja yang kita dah belajar sebelum ni. Kan saya cakap pendapatan perbelanjaan ni, akaun ni adalah sama dengan untung rugi. Bezanya bawah ni nanti dia tak tulis untung bersih tapi kita tulis dia sebagai lebihan atau kurangan. Okey, jadi kadar bayaran kan belanja kan. Jadi dia masuklah kat sini Okay, jadi kita masukkan lagi 70%. Jelas ke tidak ni? Boleh ikut saya? 12,800 Kita darabkan 70%. Jadi kita dapat kat sini 8960. Okey, dah ke? Sudah? Kelas, sudah ke? Okey, kemudian kita pergi pada Astagfirullahaladzim. Salah kerja mata Pak. Okey, mana tadi?
Okey, kadar bayaran ni dah selesai jadi kita tengok daripada atas. Okey, jualan. Jualan kita nak masuk mana? Dan satu lagi kalau awak tengok, dia tak ada akaun belum terima, betul tak? Dia ada akaun belum bayar saja. Menunjukkan jualan dia hanya jualan tunai je lah, dia tak ada jualan kredit. Boleh faham tak? Kalau ada akaun belum bayar ataupun ada akaun belum terima, menunjukkan dia bahawa ada, kalau akaun belum bayar maknanya adalah belian kredit. Kalau akaun belum terima, maknanya adalah jualan kredit. Tapi bila kita tengok dekat sini, item kat sini, dia tak ada belian, dia tak ada akaun belum terima. Menunjukkan jualan dia hanyalah satu ni je, dia adalah jualan tunai. Okay, jadi jualan tunai ni kita masuk dekat mana? Kelas? Hasil. Hasil, okey. Bila akaun perdagangan, sekarang akaun perdagangan kita minuman kan? Jadi bila ada minuman-minuman ni, kan ada item nampak ni minuman, yang ni pun minuman, yang ni pun minuman. Jadi dia menunjukkan inilah item yang masuk dekat dalam akaun perdagangan kita. Sebab akaun perdagangan kita akaun perdagangan minuman. Boleh ikut tak? Kalau lah dekat sini kita buka kedai craft tangan kan, kita kelab, kita buka kedai craft tangan, dia akan tulis kat sini jualan craft tangan, gaji pekerja craft tangan, apa benda lah katakanlah kadar bayaran craft tangan. Jadi itulah item yang masuk dalam akaun perdagangan untuk soalan tersebut. Jelas tak? Kalau dalam soalan ni yang tak ada tulis minuman-minuman ni, contohnya macam ni lah. Surat khabar majalah, dia tak ada tulis belakang dia minuman kan? Okay? Jadi item ni tak bolehlah masuk dalam akaun perdagangan ni. Dia kena masuk dalam akaun pendapatan perbelanjaan. Dia masuk dekat belanja. Boleh faham ke tak? Faham cikgu. Boleh faham? Yang lain-lain? Atira, Nabiga, Syamir, Yoga. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Betul ya? Boleh cikgu. Jadi awak sekarang ni, awak sepatutnya dah boleh bezakan belanja yang masuk sini dengan belanja yang masuk sini. Okey, saya nak tanya soalan saya. Apa beza dia? Macam mana awak nak kenal pasti daripada soalan? Soalan yang masuk dalam item yang masuk dalam akaun perdagangan minuman, belanja dia, ataupun yang masuk dalam pendapatan perbelanjaan. Apa beza dia? Apa beza-beza pada item dia ni? Cepat, tadi kata faham. Kelas? Mana anak? Mana korang? Atira, macam mana kita nak kenal pasti Atira? Kenal pasti apa cikgu? Kenal pasti belanja yang masuk dalam akaun perdagangan dengan belanja yang masuk akaun pendapatan perbelanjaan. Daripada soalan ni, macam mana kita nak tahu belanja mana yang masuk pendapatan perbelanjaan dan mana satu yang masuk dalam akaun perdagangan? Cepat. Tadi kata semua orang faham. Saya nak pastikan awak betul-betul faham. Jadi saya bagi soalan ni. Sepatutnya kalau betul faham, boleh jawab ni soalan saya. Yang tak nak bagi.
Kalau Mi dah tutup ni, jangan menyesal tau. Oh, tak apalah. Ha. Baik kau ni, wujud baik-baik. Kalau Mi tutup ni dah takkan buka. Ha. Cepat kelas. Sekali lagi saya terangkan tapi saya nak betul-betul awak faham benda ni. Saya faham sekarang ni kita belajar secara online bukan senang. Tapi saya nak pastikan awak faham. Okey, macam mana kita nak tahu item yang masuk akaun perdagangan dengan item yang masuk dalam pendapatan perbelanjaan? Awak tengok dekat belakang ni. Kalau misalnya akaun perdagangan kita mengenai minuman, jadi awak carilah dekat belakang ni yang ada hujung dia nama minuman. Jadi dia masuk dalam akaun perdagangan. Yang tak ada contohnya piala pertandingan renang, kadar bayaran, surat khabar majalah, alat tulis, dia akan masuk ke dalam akaun pendapatan perbelanjaan. Okey, beza dekat mana? Perkataan minuman tu. Kalau dia bukan akaun perdagangan minuman lah. Kalau dia kata akaun perdagangan kraft tangan, sebab kalau awak tengok soalan nanti tak semuanya minuman. Kadang-kadang ada kraft tangan lah, tak apa lagi dia. Depends pada kelab tu nak buat apa. Okay. Jangan pula awak cari minuman juga dekat kelab, katakanlah kelab kraft tangan. Memang tak jumpa lah. Okay. Jelas ke tidak? Korang dengar ke tak dengar ni nak oi? Dengar cikgu. Jadi cikgu tanya apa beza dia yang nak masuk akaun perdagangan dengan akaun masuk pendapatan perbelanjaan? Okay, saya nak tanya siapa pula ni? Saya tanya Nurin Naziha. Mana kelajak? Siapa yang masuk? Ya, cikgu. Nurin Naziha. Siapa ni cikgu? Nurin Naziha. Okey, yang mana satu nak masuk kedai minuman, yang mana masuk kedai yang mana satu masuk akaun perdagangan dan mana satu yang masuk dalam pendapatan perbelanjaan? Kalau akaun perdagangan, selalunya dia akan ada perkataan minuman. Tapi kena hati-hati, tak semua soalan pakai minuman kan. Kadang-kadang soalan dia mungkin masuk kraft tangan ke apa ke, terpulang pada soalan Yang masuk akaun pendapatan perbelanjaan? Dia yang tak ada dia yang tak ada perkataan tersebut. Main semua kraft tangan tu. Jadi kat sini faham ya macam mana kita nak asingkan yang masuk akaun perdagangan dengan akaun pendapatan perbelanjaan? Okey. Jadi kita masukkan jualan dia kat sini sebabkan tak ada jualan kredit, dia adanya jualan tunai. Jadi saya terus masukkan 240,300 240,300. Nak bercerita bukan kat dalam ni keluar. Ni habis pukul berapa? Kenapa? Nak apa? Ni habis ke 12.30. Kenapa? Kan baru mula. Baru mula 10.30 tadi ni pukul apa? Baru dah nak 1 jam lah. Okey, dah ke? Boleh Jualan, apa lagi? Kredit apa semua. Okey, yuran. Yuran ni 20x3. Okey, kalau awak nampak yuran macam ni, kan kalau awak tengok pada soalan, yuran dia ada 3 tahun ni. X3, X4, X5 dan sekarang ni adalah tahun 20x4. Okey, 20x3 ni sebenarnya adalah yuran tahun lepas tapi dia baru terima duitnya tahun ini. Tahun 20x4 ni lah. Faham Dia terima duitnya masa ni tapi sebenarnya untuk yuran tahun lepas. Yang ni. Manakala X5, duit yuran tahun depan, yang ni tahun depan punya, tapi dia dia dah terima pada tahun ni. Pendek kata, ini asalnya adalah yuran belum terima.
pada awal tahun. Tapi sekarang ni dia dapat duitnya sebanyak 650. Manakala X5 pula ini kira yuran terdahulu, yuran belum terperoleh lah sebab kita terlebih terima. Tahun depan punya kita dah terima tahun ini. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Nak, oi. Boleh cikgu, boleh. Saya perlukan respon. Korang jawab je. Janganlah bagi macam saya cakap sendiri. Okey, jadi sekarang ni kita masuk dalam akaun yuran. Sebabkan ni daripada penerimaan pembayaran, jadi saya masukkan kat sini dalam item both, iaitu bank atau tunai. Okey, dekat bank atau tunai ni, pilih salah satu. Bank boleh, tunai boleh. Saya pilih bank lah ya. Jangan tulis dua-dua. Dalam SPM, kalau dua-dua tu seolah-olah awak suruh pemeriksa pula yang teka bank ke tunai. Sebenarnya periksa ni bukan pemeriksa ni dia nak bagi markah atau tidak je. Okey. Jadi jangan pula awak bagi dia pula buat kerja tu kerja awak yang tulis Okey, jadi kat sini apa yang saya buat, saya tambahkan ketiga-tiga tahun. Sebab ketiga-tiga duit ni adalah yang kita terima pada tahun ini. Walaupun sebenarnya dia entitled untuk tahun lepas, tahun depan dan tahun ini. Sebabkan kita dapat duit tu pada tahun ini, jadi kita masukkan ketiga-tiga 650 tambah 19,550 tambah dengan 600. Sikit dapat berapa? Cikgu, Ya saya. nak tanya. Ya saya boleh. Macam mana nak tahu tu nak letak bank ke tunai? Oh. Macam mana nak tahu? Dia kalau macam ni lah, dia cuma cakap penerimaan pembayaran kan. Awak boleh tulis salah satu. Tak kisahlah nak tulis bank ke atau tunai. Tapi melainkan dalam tu dia spesifikkan. Dia memang cakap bank. Contohnya macam ni Sekejap kita tengok soalan lain. Saya kecilkan ni dulu sekejap ataupun saya pergi tengok pada ni. Kalau ni memang account bank soalan 7 ni. Saya besarkan kejap supaya korang nampak. Soalan 7 ni memang bank. Sebab ni dibankkan dan kataan ni bank. Jangan tiba-tiba korang tulis tunai. Dah jadi salah. Okey, jap. Tengok lagi soalan seterusnya. Account bank club. Jadi memang kena pilih bank lah. Tak boleh tulis tunai. Yang soalan kita jawab tadi boleh bank, boleh tunai tau. Sebab dia tak spesifikkan apa. Tapi kalau soalan macam ni ditulis bank, awak kena tulis bank. Boleh ya? Elia? Boleh cikgu. Okey, jap. Kita tengok lagi satu. Jap. Soalan yang last. Soalan yang last ni pun. Okey, awak tengok clue dia dekat sini. Dia tak ada akaun tunai, dia cuma ada bank saja. Jadi kita tahu ini adalah bank lah. Boleh? Kalau soalan yang kita tengah jawab ni tadi, dia tak ada keluar apa-apa tunai. Ni pun ada ni bank. Bank, jadi kita ambil bank je lah. Tunai di bank kan sebab ada tunai di bank. Tunai di bank ni tunai, bank sorry. Kalau tunai di tangan baru tunai. Okey? Boleh Boleh cikgu. Okey, soalan yang bagus. Terima kasih. Alright. Ni kita belum kira tadi. Semua orang boleh dengar suara kan? Tapi ni ada siapa seorang tak boleh dengar suara?
Boleh dengar suara saya dengan jelas kan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kosong tambah 19,550 tambah 600. Jadi dapat 20,800, betul tak? Betul tak saya kira ni? Sama Yuran belum terperoleh. Okey, dah ke? Kalau awak tengok ni sama kan tadi yuran yang tahun depannya sama dengan ni yuran belum terperoleh. Dan ni yuran awak yuran belum terima dia sama. Ni macam ada yuran lapuk sebenarnya. Tapi dia tak cakap apa-apa pasal yuran lapuk, jadi kita boleh abaikan je lah. Sebab kalau ikutkan ni dia ada yuran belum terima 680, tapi kita baru dapat 650. Tapi dia tak cakap apa-apa pasal yuran lapuk, kita boleh abaikan tak payah yuran lapuk. Okey, boleh? Saya teruskan? Okey, kutipan pertandingan renang. Kutipan pertandingan renang masuk mana? Boleh masuk tak dalam dekat akaun perdagangan? Kelas? Boleh tak masuk dalam akaun perdagangan? Boleh ke? Boleh masuk akaun perdagangan? Boleh kot. Dia bukan hasil cikgu. Ini dia tak boleh masuk akaun perdagangan. Akaun perdagangan tadi mesti ada perkataan minuman. Okey, tapi dia masuk akaun pendapatan perbelanjaan. Dia masuk dekat pendapatan hasil lah ya. Sebab ni kita terima duit. Terima duit hasil lah. Kalau ni bayar. Bayar maknanya belanja. Okey, kita masuk dekat sini lah ya. Tadi saya tinggalkan satu ruang untuk kalau untung rugi tadi tu. Kutipan pertandingan renang ni. 980. Okey, dah? Dah cikgu. Okey. Seterusnya, derma tabung kolam renang. Ni masuk mana? Boleh tak masuk dekat pendapatan perbelanjaan? Ni sebenarnya pendapatan hasil ke pendapatan modal? Hasil. Pendapatan hasil. Ya ke? Yang atas ni pendapatan hasil sebab biasalah dia buat pertandingan tak apa semua. Tapi kolam derma tabung kolam renang. Modal. Dia adalah pendapatan modal. Pendapatan modal masuk mana? Dia masuk dekat dana terkumpul ni pendapatan hasil. Pendapatan modal dia akan masuk kat sini. Derma kolam renang. Berapa tadi? 25,800. Okey, dah ke? Dah cikgu. Okey, faham ya beza dia tadi? Pendapatan hasil pendapatan modal masuk mana? Okey, saya masuk pula pada pembayaran. Gaji pekerja minuman nak masuk mana?
Nak masuk mana ni bila ada minuman ni? Akaun perdagangan. Okey, bagus. Okey, kita masukkan gaji pekerja minuman berapa? 4,600. Jadi dia tak boleh masuk sini Dia kena masuk sini. Gaji. Gaji, apa tadi tulis? Gaji pekerja minuman. Amount dia ialah 4,600. Okay. Okey, dah? Sebelas 35. Entah. Kau jangan deal dengan Umi. Kalau dengan Umi, matikan. Dan pandai korang nak pujuk. Kalau sampai bergaduh je, tu matikan semua. Ni nak mengajar Dah siap dah sedia baju. Itu yang lipat baju ke apa ke? Lipat baju kau sendiri yang dah satu bakul tu. Okey, dah ke? Okey, terus Dah, kita pergi. Okey, seterusnya akaun belum bayar minuman. Okey, ni tadi daripada bank kan. Jadi kita masuk, berapa amount dia? 18,500. Kita masuk dalam akaun kawalan yang butir apa? Kita nak masuk item mana satu ni? Kalau daripada penerimaan pembayaran tu. Kita masuk item sini lah, terang-terang saya tulis pembayaran kan? Iaitu 18,500. Ni kejap lagi kita boleh kira. Lihat dulu. Kita masukkan je dulu, kira kemudian Dah ke? Dah, cikgu. Okey, seterusnya alatan sukan ni tadi dah. Piala pertandingan renang 400. Masuk mana? Dia masuk dekat perbelanjaan hasil Jadi piala. Kenapa tu? Cakap habis. Diorang banyak bangunan. Lepas tu nanti suruh pergi bangunan sana lah. Lepas tu bangunan sini lah. Bos adik korang pening lah. Tak tahulah Umi. Okey, kadar bayaran dah selesai. Surat khabar dan majalah pun kita masuk dekat perbelanjaan hasil Surat khabar dan majalah. Amount dia 500. Sorry. Sorry.
Ya. Kan dekat bukan ada macam cadar macam ni. Kan Umi cakap apa? Umi cakap apa? Ni bukan untuk waktu borak, Umi tengah nak mengajar. Okey dah ke? Dah cikgu. Sekejap Okey. Dah selesai. Okey, membaiki premis kelab. Ni sebenarnya perbelanjaan hasil ke perbelanjaan modal? Perbelanjaan hasil. Perbelanjaan hasil kan sebab dia tidak meningkatkan nilai premis. Kalau perluasan ni tadi dia akan meningkatkan nilai premis, jadi dia adalah pendapatan modal. Jadi membaiki ni masuk dekat perbelanjaan hasil membaiki premis kelab. RM700. Dah, selesai. Okey, dah ke? Maknanya okey, kita cek ni semua dah tak ada maklumat yang tertinggal lah, semua kita dah masukkan. Okey, jadi sekarang ni barulah kita mula kira daripada atas ni. Okey, macam mana kita nak kira dia punya pendapatan perbelanjaan? Apa dia punya formula yang saya selalu ajar awak? Apa formula dia nak, oi? Anak-anakku Samakan. Tambahkan. Tambahkan dulu. Okey, kita tambahkan sebelah sini dan tambahkan sebelah sini Yang sini kita dapat. Sekejap, saya tambahkan. Di manakala yang sini saya tambahkan dapat ni mau dia 1280 dengan 21490. Okey, lepas tambahkan kita nak kena buat apa? Samakan. Samakan. Kita nak samakan, kita ambil amount yang besar ke yang kecil? Yang besar. Ambil yang besar. Jadi kita ambil ni lah. Samakan. Yang ni tadi kita boleh padam dah. Ya, yang ni nantilah kita padam kemudian Okey, lepas tu kita tambahkan, samakan dan akhir sekali ialah kita Tolakkan. Okey, jadi ni kita ambil ni, kita tolak, ambil ni, tolak ini. Yang sini dah tak ada lah sebab ni tolak ni dapat kosong. Okey, jadi amount pendapatan perbelanjaan untuk iuran dia adalah 20210. Yang ni kita boleh padamkan Okey. Terus kita bawa amount 20210 ni masuk dekat sini. Sebab bila awak pindahkan saja terus ni, awak boleh terus dapat markah dia. Ambil yang ni yang pendapatan perbelanjaan tau. Bukan bank ke apa ke iuran, tak ada. Kita ambil amount yang ni, masukkan dekat sini
Dah pindahkan? Sorry saya tak nak pindah sini. Sini takut ada untung. Okey, dah ke? Dah ke kelas? Dah, cikgu. Okey, saya pergi pula pada penerimaan pembayaran. Okey, penerimaan pembayaran ni kita tak buat lagi langsung punya. Okey, yang ni senang je. Macam mana nak masukkan penerimaan ni? Sorry. Salah ni. Kita pergi pada sinilah. Kita masukkan balik semua item-item ini. Awak tengok markah dia berapa markah. Dia tak bagi markah pula. Okay, jadi kita masuk kat sini. Kalau dalam SPM ada markah kita masukkanlah jualan minuman. Tadi saya lupa nak buat siap-siap. Jualan minuman. 240,300. Okay, sekejap. Lepas tu yuran. Yuran dia ni sama dengan atas tadilah. Yang kita dah tambah ni. Awak dah buat jalan kira ke atas, tak perlulah double buat jalan kerja sekali je. Lepas tu kutipan pertandingan renang. $980. Derma tabung kolam renang. $25,800. Baki awak ni saya letak sebelah luar lah, 22,800. Okay, kemudian kita jumlahkan lah tunjukkan dia punya subtotal sebab kadang-kadang dia ada markah dia kat situ. Okay, awak salin dulu kejap ni. Okey, boleh saya sambung pembayaran? Razik? Razik ada tak tu? Saya sambung pembayaran kita ambil pula yang sebelah bawah ni lah. Gaji pekerja minuman. $4,600. Akaun belum bayar. $18,500. Okay, bagi saya tulis lah, type dulu, nanti kan awak salin kemudian . Alatan sukan
13,500. Piala pertandingan renang. Ratus. Kadar bayaran 12,800. Surat khabar majalah 500 500 ke 400? 500. Sekejap, saya punya ni tak muat. Cikgu, Ya, saya. saya nak tanya boleh tak pasal akaun yuran? Boleh. Saya tengok jawapan yang dia bagi. Kenapa dia tulis yuran lapuk? Ada yuran lapuk dekat jawapan dia. Ada yuran lapuk 30 kan? 30. Sebab dia bagi Surat tanpa di mana? Okey, kalau ikut jawapan, bagus awak dah beli tu jadi awak double check. Saya pun sebenarnya tak ada jawapan dia. Okey, yuran lapuk dia tu sebenarnya kan macam saya cakap tadi. Ni amount yuran belum terima pada tahun lepas adalah 680. Tapi yang dia dah terima baru 650. Jadi ada lagi balance 30. Itulah yuran lapuk. Dia kadang-kadang ni susah juga nak cakap sebab dalam SPM kadang-kadang walaupun ada clue macam tu tapi dia diam je, maknanya tak ada yuran lapuk. Tapi kadang-kadang itulah clue untuk yuran lapuk. Jadi saya rasa kita ikut jawapan tu lah ya. Maknanya saya kena betulkan ni lah 680 kita tolak 650. Lepas ni 30 kat sini. Okey. Jadi automatik ni pun berubah Kalau tengok sekarang ni yang ni pun dah berubah, ini pun dah berubah. Okey, betul jawapan dia. Sekarang ni macam ni. Betul cikgu. Maknanya Nurin dah beli buku dia tu. Awak belilah buku dia tu sebab saya rasa untuk senang kita punya apa nama dia, saya nak orderkan kalau dekat kedai koperasi. Kan saya takut harga pun saya rasa baik awak beli dekat apa nama dia tu. Dekat apa nama kedai kat sekolah kita tu? MRKB. MRKB kan dia bagi lagi awak persen diskaun. Kan? Lagipun nanti kan saya rasa lebih mudah lah kalau awak beli siap-siap sebab saya rasa saya akan gunakan tu lah. Nak belikan kalau siapa-siapa yang rasa dia memang betul-betul nak tapi dia tak ada duit kan bapa dia hilang pekerjaan ke apa ke, saya faham. Awak bagi tahu saya. Message saya secara personal Okey, dah ke? Boleh saya sambung ni terus? Okey, surat khabar majalah dah, alat tulis 50. Membaiki premis 700. Dan akhir sekali perluasan
Ini gelap. 50,600. Sama Ini betul lah tu. Okey. Salin pula yang dia punya bahagian pembayaran. Sebab kadang-kadang baki akhir bank ni dengan disuruh cari. Dah ke? Dah ke yang ni? Dah cikgu. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, yang ini pun tadi baki bank saya lupa nak masuk Awal dia ialah 22,800. Itu cicil lah ni. Lepas tu kat sini pun ada bank. Amount tadi tu lagi jugalah ya. Yang baki akhir ni. Masuk dekat sini. Okay, sorry. Baki awal bank tadi masukkan dekat penyata dana terkumpul awal. Baki akhir dia masuk dekat penyata kedudukan kewangan Dah ke? Dah Okey, seterusnya. Okey, ni dah sudah. Ni dah, ini pun dah. Sekarang kita kira penyata mengira dana terkumpul. Kita double check balik. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ke ni 5? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu asbaba hebat 6. Okey, maknanya yuran belum terima lah, kita belum masukkan asbaba hebat. Jadi yang ni yang aset semasa, yang ni liability semasa. Jadi yuran belum terima. RM680. Dekat liability pula. Liability dia, aset ni liability dengan yuran belum terperoleh 290. Okay. Dah? Okay. Jadi saya terus kira. Ni jumlah dia adalah ini.
Manakala ni jumlah dia adalah ini. Okey, jadi aset tolak liability kita dapat inilah 137440. Okay. Inilah dana terkumpul awal dia. 137440. Okey, dah ke? Dah cikgu. Okey, dana terkumpul awal ni kita terus pindahkan ke dalam PKK. Dekat sini Directly kita terus pindahkan. Sekejap, saya ambil amount tu balik tadi. Kita terus pindahkan dekat PKK bahagian dana terkumpul awal. Sebab bila kita transferkan tu, kita terus dapat markah. Jadi kita takut tak sempat nak habiskan. Sekurang-kurangnya kita dapat selamatkan markah yang ni. Okey, dah ke? Dah Okey, penyata dana terkumpul dah selesai. Kita pergi pada akaun belum bayar. Macam mana kita nak cari belian kredit? Formula dia tadi apa? Tambahkan, samakan, tolakkan. Bila nampak akaun macam ni, buat macam tu je. Tambahkan. Okay, sebab ni 6,400 kita nampak lah dia memang kecil kan. Samakan. Kemudian kita tolakkan. Jadi kita dapat amount dia 19,290. Okey, kita cek pada soalan. Ada belian tunai tak? Sini. Kalau belian tunai dia dekat pembayaran ni. Tak ada kan? Betul tak? Jadi dia hanya ada belian kredit. Terus masukkan dekat sini. 19,290. Kalau ada belian tunai, tambah dulu dengan belian tunai. Tunjukkan jalan kira kat sini. Tak guna. Tu Roblox tu. Mana ni tahu? Roblox apa? Okay, akaun belum bayar dah selesai? Ni dua item ni kalau ada masukkanlah, kalau tak ada ni. Yang wajib ni 4 je. Jadi biasanya memang dia suruh kita cari belian kredit dia lah. Okey, dah ke? Saya teruskan ya. Okey, yang ni belian bersih dia. Kan ni tak adalah bilangan jualan. Maknanya jualan bersih dia adalah 240,300.
Okey, lepas tu ni pun belian bersih dia saya terus bawa sini. Sebab dia tak ada pulangan belian. Okey, yang ni kita tambahkanlah di macam kos barang untuk dijual kan. Sama dengan inventory awal. Kita tambahkan dengan belian bersih. Okay, yang ni kita tolakkan. Okey, yang ni sekarang ni kita jumlahkan semua sekali. Kita jumlahkan daripada sini dengan dia punya belanja-belanja ni. Jadi kita dapat kos jualan dia 35,630. Okey, sekarang ni dah cari untung minuman, jualan bersih, tolak dengan kos jualan. Kita dapat untung minuman 204,670. Kalau rugi dia negatif Boleh kita pergi pada seterusnya? Okey, jangan lupa untung minuman ni bawa naik atas, masukkan dekat pendapatan hasil. Masuk kat sini Okey, kat sini saya boleh tambahkan. Ini saya pergi laju lah kalau misalnya orang rasa saya laju sangat. Boleh tak jangan bising kat sini? Boleh tak keluar? Apa nak tukar password Roblox Afai? Nak tukar password ke apa ke, pergi cerita kat luar. Kat luar boleh tak? Kat luar. Nak baring boleh, nak memekak kat luar. Sibuk je masuk dalam ni pas semua mekak. Okey, kemudian yang ni sekejap saya pendekkan sikit. Saya buang page yang tak perlu. Senang korang nak tengok kan. Okey, ni jumlahkan. Okey, jadi sekarang ni untuk cari lebihan kurangan. Tambah ni tolak yang tadi dia punya perbelanjaan hasil ni lah. Dapat 213,710. Sebabkan dia positif, buang perkataan kurangan atau potong dia pun boleh. Boleh? Okey, seterusnya awak diam je, saya anggap awak dah ni dah Lebihan ni terus bawa ke sini dekat PKK. Terus pindahkan Okey, lepas tu inilah saya boleh selesaikan ni daripada atas. Okey, alatan sukan. Oh, kenapa Zam? Ni jumlah aset bukan semasa.
Okey, saya rasa kita ada tertinggal yuran. Yuran belum terima kan? Ni pun tadi lupa nak masukkan, akaun belum bayar dah. Bank dah, inventory dah, premis. Ni. Yuran belum terima akhir tahun. RM400. Manakala sini yuran belum terperoleh. RM600 kita ambil yang akhir tahun. Ingat Zah, asbapa hebat. Maknanya hasil belum terima, yuran belum terima yang masuk sini Yang manakala liability semasa yuran belum terperoleh. Terbalik dia lah. Okey, dah ke? Jadi ni saya tambahkan dia punya jumlah dekat bawah bukan sini tau. Sebab kita nak tolak dulu dengan liability semasa. Okey, lepas tu kita jumlahkan liability semasa. Kemudian modal kerja, aset semasa, tolak liability semasa. Jadi buanglah tu, ini question. Pergi buang. Tiba-tiba sesama. Tak makan vitamin C. Mungkin ni sekejap ni ambil. Perlahan. Nak bising kat luar. Okey, kemudian ni kita tambahkan amount aset bukan semasa tadi dengan modal kerja. Kita dapat 376,920 Saya rasa saya tertinggal sesuatu lah. Yuran lapuk. Yuran lapuk kira belanja Saya minta maaf. Nombak ni si. Puasa kan? Lupa ke? Yuran lapuk tadi RM30. Saya tertinggal kat sini Nanti kan saya snap dah bagi kat korang. Jadi jawapan ni tadi dah berubah 2313680. Okey, ni saya jumlahkan. Ni tak ada. Ni sama dengan sini Pastikan perkataan dana terkumpul akhir ni awak buat sebab kendang markah dia dekat sini. Dan syarat dia mesti ada perkataan dana terkumpul akhir. Okey, so far nak tanya tak apa-apa? Asalnya saya janji saya nak buat penyata kewangan milikkan tunggal dengan korang tapi saya rasa tak sempat lah ni. Nantilah bila next week ke apa ke kita buat penyata kewangan milikkan tunggal dekat kelas tambahan kat sekolah lah. Ni bila ni kita buat satu hari pula. Okey, dah ke? Sekejap Okey, saya nak cakap sikit. Arfan sana lah. Okey, saya tak terima mata lah.
saya faham sebenarnya bukan senang kita nak belajar melalui online ni. Saya rasa waktu saya belajar agaknya dulu kalau saya belajar macam ni pun mungkin menghadapi kesukaran seperti awak jugalah. Tapi macam mana pun kita jadikan ni sebagai satu cabaran kat kita. Okey, saya nak kongsikan dengan awak pelajar tahun lepas SPM 2020 yang baru diambil bulan Mac hari tu. Ada seorang pelajar ni pada saya tak nak sebut nama lah. Dia sebenarnya seorang pelajar yang lemah, agak lemah. Memang masa ujian form 4 pun selalu dapat markah rendah. Lepas tu masa aku pun meripik ni Fan. Tak nak puasa. Pergi keluar boleh tak? Ni tengah nak cakap. Puasa lah. Tak. Astagfirullahaladzim budak ni. Sabar je budak darjah 1 ni kan. Okay. Ni semua orang ada tak ni dengan saya cakap ni? Ada cikgu. Ada. Okay, ada seorang pelajar ni dia memang bukan yang jenis pelajar yang cepat lah. Saya akui memang dia agak lambat waktu saya mengajar. Tapi saya tak nak macam nak kacau dia punya self confidence ke apa ke, tapi saya selalu beri garakan kat dia. Okay. Sampailah bulan 1 hari tu awal tahun ni dia cakap dengan saya, dia kata, cikgu, saya rasa sepanjang saya form 4 dulu saya minta maaf cikgu. Kenapa? Saya tak faham apa cikgu ajar, dia kata macam tu kat saya. Yang masa COVID tu pun PDPR pun dia kata dia tak faham. Tapi apa dia buat ialah dia kata dia cari soalan-soalan and then dia cuba buat sendiri. Dia cuba buat sendiri dan akhirnya dia kata dia dah mula faham masa bulan 1 tu. Okay, apa yang saya nak kongsi kat awak sebenarnya, saya memang tak ada kuasa magic yang boleh menyebabkan awak tiba-tiba pandai akaun, tak ada. Okay, saya mengajar ni lah cara saya. Sebab saya nak awak betul-betul faham apa awak buat. Memang saya tak bagi banyak soalan. Itu memang style saya. Saya memang sendiri pun dulu waktu saya student pun saya tak buat banyak soalan. Saya buat sikit-sikit tapi yang penting saya faham apa dia punya kehendak soalan. Okay. Boleh nak buat banyak saya tak halang. Buatlah. Carilah buku, buatlah banyak-banyak supaya betul-betul faham. Itu lagi bagus. Itu kita cara masing-masing. Okay. Tapi saya teringat juga pesanan cikgu saya dulu masa zaman saya sekolah, saya belajar biologi. Cikgu saya ni kalau masuk, cikgu biologi ni, dia kalau masuk kelas, dia cuma ajar 5 minit je. Bayangkan kalau 2 masa tu waktu bio tu, 1 jam lebih lah kan, 1 jam 10 minit ke apa, dulu masa dia 40 minit kot. Jadi 40 minit 1 masa, jadi 2 masa, jadi 80 minit. Lebih kurang dekat 1 jam setengah macam tu lah. Apa yang cikgu saya cuma ajar 5 minit saja. Okay. Dan dia selalu ingatkan, dia kata cikgu hanya boleh tolong 5% saja. Bukan banyak, 5 je. Lagi 95%, 95 sebenarnya datang daripada diri awak sendiri. Awak lah yang kena buat latihan banyak, yang kena push diri awak yang kena tanam dalam diri awak suka mata pelajaran ni. Saya hanya boleh tolong 5% saja. Okay. Bagi yang terutamanya yang rasa nak drop tu, saya baru tanya Puan Juraida, saya belum tanya lagi Puan Riha. Dia kata saya kena tunjukkan bukti yang awak fail sebelum ni, yang ni pun fail. Ni lah maknanya awak tak boleh nak buat. Okay. Jadi saya rasa saya pun tengah memujuk-mujuk diri awak lah. Saya tahu nampak semua pun macam susah, tapi saya tak nak matikan semangat awak. Buatlah. Kita ada lagi, kita tak tahulah ni SPM tahun ni ke tahun depan. Kau sama batch dengan yang COVID sebelum ni kan. SPM ni bila dah umur 18 tahun. Okay. Tapi tak apalah. Kita cuba yang terbaik. Saya rasa macam berat saya rasa SPM awak tahun depan lah. Tapi tak tahulah kita cuba je lah yang mana kita mampu, yang mana kita boleh buat. Cuba buat. Dan ingat pesanan saya,
Cikgu hanya boleh tolong 5%. Yang selebihnya awak. Kalau awak kata lagi rasa tak suka, awak rasa macam lagi nak drop, lagilah awak tak boleh buat. Jadi think positive, enjoy the subject. Jadi saya tak nak tekan-tekan awak dengan kerja rumah yang banyak. Cuma saya nak minta awak buat semula soalan yang saya dah bagi. Kan? Ni tadi saya dah buat dengan awak, tutup balik jawapan, ambil soalan, buat semula. Kan tanpa rujuk tadi tu, tengok sejauh mana awak faham. Okay? Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Saya percaya awak semua bukannya tak pandai. Awak sebenarnya pandai, cuma sikap je kita kena tukar. Awak nak, awak kena usaha. InsyaAllah boleh berjaya. Tapi kalau awak tak nak usaha, kan dalam jauh di sudut hati awak tu, dah malas lah, tak nak buat. Jadi memang awak tak boleh nak berubah lah. Ya? Kalau ikut selalulah peratusan akaun, subjek akaun dengan perniagaan. Bukan saya nak downkan subjek Cikgu Maswani, tak. Tapi sebenarnya kalau kelas yang sama ambil akaun dengan perniagaan, yang skor akaun sebenarnya lagi ramai. Okay. Bilangan pelajar yang dapat akaun A sebenarnya memang lagi jauh lebih ramai daripada perniagaan. Lagilah awak nanti ada kerja khusus sebanyak 20%. Okay. Boleh buat. Tanam keyakinan. Cuba buat soalan sebanyak mungkin. Tak faham, tanya cikgu. Ataupun tanya kawan ke kalau malu dengan cikgu lah. Okay. Satu lagi nanti sekarang kalau misalnya saya rasa kemungkinan besar saya dapat ni pergi haji. Walaupun tak dapat surat offer lagi, tapi dia dah suruh saya ambil meningococcal punya ni untuk orang pergi haji punya ni. Selagi saya kat Malaysia, insya-Allah lah kot saya jawab. Kalau saya takut misalnya kalau saya dah sampai sana, takut saya tak terjawab nanti kadang. Okay. Tak terjawab awak punya ni. Jadi pesanan saya sama-samalah kita ubah cara. Lepas tu kan bulan puasa ni waktu mustajab doa kan. Doalah sebelum buka puasa tu antara waktu yang sangat mustajab ni. Awak doa semoga kita semua Allah permudahkan urusan kita dalam pembelajaran kita. Saya pun doakan awak semua diberikan keyakinan 100% untuk suka subjek account, enjoy subjek account so you can do the subject. The subject is not too hard actually. It's very easy. Kan cikgu dah mula cakap orang putih kan. Memang pada saya easy lah and then tricky. Yang penting awak minat. Kalau awak tak minat memang awak tak ke mana. Okay? Boleh tak? Untuk soalan kelab persatuan ni, saya nak minta awak jawab dulu soalan yang seterusnya, muka surat 8 kot. Esok ingatkan saya ambil bahan dekat koperasi sebab besok saya tak ada kelas dengan awak kan? Ke ada? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada cikgu. Kelas saya Isnin dengan Rabu je kan. Jadi besok seorang datang kat koperasi tanya kat cikgu, cikgu mana bahan? Jadi kita ni edarkan. Jadi awak boleh cuba jawab soalan yang seterusnya, yang berapa yang ada tu, yang ada buku tu lagi bagus. Nanti sekarang awak buatlah. Jangan sia-siakan apa yang ada, guna sebaik mungkin. Soalan kalau saya tak suruh buat pun awak buat. Tak apa. Tak rugi awak buat. Pasal awak tanya saya. Ni. Kan takut kalau saya dah pergi haji 2 bulan sekarang, nanti awak pun lagi lah terkapai-kapai macam mana nak soal cikgu. Cikgu punya line pun sebenarnya line prepaid je. Saya pun fikir macam mana nak roaming tu pun satu hal. Okay. Alright, saya rasa sampai sini dulu. Okay, kelas kita, all the best to you. Okay, saya doakan awak semua diterangkan hati oleh Allah.
Okey, amalkan juga surah An-Nur ayat 35. Semoga Allah terangkan hati kita semua. Cari surah An-Nur ayat 35. Nanti kalau saya ingatkan, saya forwardkan dia punya ayat tu. Ayat tu memang tentang cahaya. Mudah-mudahan Allah terangkan hati kita, permudahkan kita mendapat ilmu, tak kiralah ilmu akaun ke, ilmu agama ke, asalkan ilmu tu memberi manfaat kepada kita dan juga kepada orang lain. Apa salahnya kita belajar kan? Okey. Saya rasa sampai sini dululah. Sekejap lagi saya screenshotkan jawapan, saya share balik jawapan kat kelas awak Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelas kita sampai sini je dulu Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Umi.